Biar tahu jangan keliru. Yang ni? Menuntut ilmu adalah jalan paling cepat menuju ke syurga. Format format pentaksiran. Ini format pentaksiran kertas matematik kod 1449. Okey. Berdasarkan kurikulum standard sekolah menengah. Kamu kan batch yang pertama. Batch yang pertama yang melalui kurikulum baru ni. Kurikulum standard sekolah menengah. Jadi format pentaksiran pun turut berubah. Dia tak berubah banyak, sikit je. Ini format pentaksiran SPM mulai tahun ini. Jadi kamu ni pioneer perintis untuk format baru ni. Boleh tak? Baik. Ini kertas matematik sekarang ni masih lagi dua kertas, 1449/1 kertas 1 dalam bentuk objektif dan 1449 kertas 2 dalam bentuk subjektif. Kita tengok perincian format dahulu. Baik, masih lagi dua kertas, kertas 1 dan kertas 2. Baik, kertas 1 ni objektif aneka pilihan. Itu bilangan soalannya 40 soalan yang menyumbang 40 markah. Kat sini memang kena jawab lah sebab jawapan dia A, B, C, D kan, jawab semua soalan. Bukan jawab satu soalan tu semua A ataupun A, B, C, D, bukan. Pilih satu saja. Okey, jumlah markah 40. Kertas 1 ni 40 markah dan level ataupun konstruk konstruk untuk kertas 1 ni ialah dia tanya peringkat mengingat dan memahami, soalan-soalan aplikasi, soalan-soalan analisis. Itu ialah kertas 1. Masa yang diberikan ialah 1 jam 30 minit. Sebelum ni, untuk kurikulum sebelum ni, kurikulum bersepadu sekolah menengah, kertas 1 ni 1 jam 15 minit je. Jadi kamu ni sebenarnya dapat kelebihan lagi 15 minit untuk kertas 1. Itu bagus lah kan? Patutnya. Okey, tengok kertas 2 pula. Kertas 2 ni soalan subjektif. Ada dua jenis subjektif. Yang pertama, subjektif respon terhad. Satu lagi subjektif berstruktur. Respon terhad ni maksudnya jawapan-jawapan kamu tu pendek-pendek aja. Tapi kamu kena buat jalan kerja. Subjektif berstruktur dia lebih panjang. Mungkin ada soalan tu dia pecah lagi pada A, B macam tu. Baik. Kertas 2 ni ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B dengan bahagian C. Okey, bahagian A 10 soalan membawa 40 markah. Dan kamu kena jawab semua soalan. Okey. Bahagian B 5 soalan 45 markah pun kena jawab semua soalan. Dan bahagian C 2 soalan, pilih satu saja, satu soalan tu menyumbang 15 markah. Okey. Jadi jumlah markah daripada kertas 2 ni 100 markah. Boleh? Oleh kerana kertas 2 ni dia ada jalan kerja, ada sambungan ataupun perlu gunakan maklumat daripada soalan-soalan sebelumnya. Jadi konstruk aras kesukaran soalan tu lebih tinggi. Ada soalan mengingat, ada soalan yang mudah juga, ada soalan aplikasi, ada soalan analisis, tapi dia tambah soalan penilaian dan soalan mencipta. Ini bezanya dengan kertas 2 sebelum ni ialah sebelum ni kita ada bahagian A dengan bahagian B saja. So kamu ni ada satu lagi ekstra bahagian C ni. Masa sama, 2 jam 30 minit. Okay. Dan apa yang istimewa juga, cakupan soalan-soalan itu ialah daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Itu sebabnya seharusnya lah kamu dah lalu ni kan, kamu dah lalu dah sekarang ni kamu dah tingkatan 5. Sepatutnya masa kamu tingkatan 1 tu pun kamu dah pulun dah. Sebab basic tu pun dia akan tanya. Kalaupun dia tak tanya, kamu nak guna masa dalam soalan-soalan aplikasi. Tapi tak apa, banyak buat soalan, kamu banyak kali jumpa dengan konsep-konsep, kamu akan jadi biasa. Okay, jadi cakupan konstruk ialah semua yang kamu belajar dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Bagaimana dia nak tanya tu, sama ada di dalam bentuk aplikasi kan ataupun direct question ke, itu bergantung pada soalan. Baik, aras kesukaran. Aras kesukaran ni ada 3 lah. Soalan mudah, soalan rendah, aras kesukaran rendah, aras kesukaran sederhana dan tinggi.
Dan taburan dia 5, 3, 2 ni maknanya kalau ada 10 soalan, 5 akan jadi mudah, 3 sederhana, 2 tu soalan yang tinggi sikit, macam tu. Baik, kaedah penskoran dikotomus maknanya sama ada betul atau salah lah. Kalau jawapan soalan nombor 1 tu A yang betul, dia akan jadi A tu betul, yang lain akan jadi salah. Dikotomus tu 2 lah, betul dengan salah. Analitik ni maknanya ada markah yang dapat 1 markah, ada soalan dapat 1 markah, ada soalan dapat 2 markah, ada soalan dapat 1, 1, 1, macam tu. Dia ada pecahan-pecahan markah. Okay. Apa alat-alat yang kamu perlukan? Semasa kertas 1, dah tentulah tak ada apa-apa yang kamu boleh pakai kalkulator lah, kalkulator yang tak boleh diprogramkan. Dan tambahan untuk kertas 2 kamu kena ada ni senjata ni sikit, alatan geometri. Sekejap, dah orang kita. Sini, alatan geometri ni. Apa dia alatan geometri yang kamu kena bawa? Kalau lukis lengkung, dalam kertas 2 ni kamu kena lukis lengkung, kamu perlukan jangka lukis. Itu alat-alat yang kena dia. Tutup tekan height tu boleh? Oh, tak nampak. Okey? Okey. Okay, kalkulator saintifik. Mana cikgu punya nak panah? Kalkulator saintifik kertas 1, kalkulator je lah sebab tak ada nak lukis-lukis ke apa kan. Alatan geometri ni pakai jangka lukis. Pembaris dah tentu. Okay, pembaris dah tentu. Kertas graf tak payah sebab soalan dalam kertas soalan tu sendiri ada kertas graf. Jadi kamu kena lukis dalam kertas soalan. Jangka lukis, pembaris, itu je lah pun kalkulator. Kalau ada yang lain-lain, cikgu akan maklumkan. Protector tu bergantung. Protector ni kan, kalau nak bawa pun boleh. Tapi pengalaman-pengalaman sebelum ni, pelajar dia tak bawa masuk pelajar tidak digunakan membawa masuk kotak pensil. Jadi waktu matematik kamu pegang lah. Kamu pegang pensel, pemadam, macam tu semua. Okay? Baik. Jadi masa kertas 1 ni biasa pengawas akan pesan tak boleh bawa masuk pen. Jadi kamu pegang je lah pemadam dengan pensel 2B dengan IC lah, macam biasa. Okay, ini tadi cerita pasal aras kesukaran item. Aras rendah maknanya dia menjangkakan sebahagian besar calon boleh jawab soalan aras rendah. Nanti lepas ni cikgu tunjukkan soalan aras rendah macam mana. Okay, soalan aras sederhana daripada instrumen tu, daripada kertas soalan tu dia menjangkakan item ni soalan lah item ni maksudnya soalan boleh dijawab betul oleh 40 hingga 60% calon. Maknanya masih lagi boleh dijawab oleh ramai calon. Okay, kalau aras tinggi ni item mempunyai aras kesukaran tinggi boleh dijawab betul oleh kurang 40% calon. Jadi maknanya nak membezakan antara soalan-soalan tu dia ada bagi yang aras rendah, sederhana dan tinggi. Nak bezakan keupayaan calon menjawab soalan matematik lah. Itu tujuan kita buat ujian. Baik. Sekarang kita tengok contoh-contoh soalan, contoh-contoh item matematik kertas 1. Ini pun cikgu berdasarkan kepada buku format yang diberi pendedahan pada guru-guru.